Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh yang kita lakukan sempena Aidil Adha bagi mereka yang mengerjakan haji umrah dan melaksanakan tuntutan ibadat sunnah, berkorban kambing, lembu, kerbau, unta dan seumpamanya, serta pelbagai sedekah infak yang kita lakukan sebagai satu bentuk qurbah taqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala amal kebaikan yang kita lakukan atas dasar al-qurbah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis, sebelum darah sembelihan itu menitis di atas tanah, pahalanya itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga apa yang kita lakukan itu diterima bagi mereka yang menjadi tetamu Allah, pulang dengan al-hajjul mabrur, umrah mabrurah, dan juga korban makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyambung perbincangan hadis al-hadisul khamis, hadis yang kelima, iaitu ibtalul munkarat wal bid'ah. Maknanya menolak kemungkaran dan juga pelbagai bid'ah. Jadi hadisnya kita ulang balik, yang diriwayatkan an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Dia melaporkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengadakan, mencipta, mewujudkan, membuat dalam agama ini, dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan daripadanya. Maknanya dia create sesuatu yang bukan daripada Islam, fa huwa raddun, maka ianya ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, jalur hadis ini turut diriwayatkan dalam satu jalur daripada Muslim. Dia menyebut bukan man ahdasa, tapi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maknanya siapa yang beramal ataupun dia buat satu amalan yang bercanggah dengan perintah kami, fahuwa raddun, maka ianya ditolak. Jadi kita telah jelaskan sebelum itu bahawa hadis ini adalah merupakan salah satu daripada 3 hadis penting yang membicarakan tentang, pertama, iaitu sesuatu amalan yang bersangkutan ibadah ataupun di dalam muamalah, hal-hal yang melibatkan hukum. Amalan yang ditolak dan amalan yang diterima. Apa dia punya measurement dia, apa dia punya kayu ukur dia. Satu amalan itu boleh buat, dan juga satu amalan itu dalam keadaan yang lain tak boleh buat. Sebab apa? Apa dia punya standard dia, apa dia punya kayu ukur dia, apa dia punya kaedah.
Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang keduanya ialah hadis ini juga bersama dengan dua hadis lain yang kita akan jumpa nanti ni, membicarakan tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Orang hari ni dia tahu sebut bid'ah, ataupun dia faham bid'ah itu daripada satu sudut, daripada satu perspektif, ataupun daripada satu angle. Sedangkan huraian tentang maksud bid'ah ini banyak, ataupun sekurang-kurangnya terbahagi kepada dua aliran ulama sejak daripada dulu sampai sekarang, yang try to define and explain what's bid'ah all about. Apakah itu bid'ah? Biasanya orang faham yang terlintas dalam minda kita, at the first sight kita mengatakan bahawa hak benda Nabi tak buat, hak sahabat tak buat, hak zaman dulu tak ada, zaman salafus soleh tak ada, bid'ah lah. Yang setengah orang faham. Jadi perincian akan dibuat kepada dua perkara ini. Maknanya amalan yang diterima, amalan yang ditolak dalam Islam itu sebab apa? Dan yang keduanya kita akan huraikan, mungkin akan ada sambungan dalam kuliah akan datang, iaitu tentang maksud bid'ah dan aplikasi bid'ah. Kita akan bincangkan, kita akan sebut pandangan pelbagai ulama, ataupun pada hari ini saya sebut awal, maknanya pandangan jumhur ulama daripada mazhab 4. Mereka mentakrifkan bid'ah sekian. Dan satu lagi daripada aliran salafiyah, wahabiyah, ulama-ulama especially mereka yang berpengkalan di Arab Saudi, yang tuan-tuan mungkin tuan-tuan sebut salafi ke wahabi ke. Jadi dia ada pandangan dia ada takrifan dia tentang bid'ah. Dua-dua mempunyai rujukan, dua-dua mempunyai sandaran. Sebab tu kita kena tengok hak mana yang kita pakai dan hak mana yang lebih kuat di antara takrifan tersebut. Baik. Jadi hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, dia mempunyai beberapa intisari, ataupun dia punya key point dia. Yang pertamanya ialah Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahawa Islam ittiba'un labtida'un. Islam ini dia kita kena ikut. Sifatnya ialah kita ikut, kita taat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan labtida'un bukan kita boleh reka sendiri cara untuk beragama. Tuan-tuan jangan apply lagi pada kes-kes spesifik. Jangan cuba nampak lagi, oh tak boleh baca Yasin malam Jumaat, tak boleh buat tahlil. Nanti dulu kita tak pergi lagi ke situ. Ini kita melihat Islam sebagai sebuah agama, seperti mana dia datang sebagai satu agama yang murni, yang membezakan dari segi akidahnya, syariahnya, akhlaknya dengan sistem dia sendiri, yang berbeza daripada agama-agama samawi sebelum ini. Walaupun Islam ini dia mai daripada rumpun, dia panggil apa? Abrahamic religion, Abrahamic faith, iaitu Islam, Nasrani dan Yahudi. Maknanya ketiga-tiga agama ni dia mempunyai kitab Al-Quran, Taurat, Injil. Jadi nak banding dengan bangsa-bangsa beragama selain daripada agama samawi ni, mungkin dia mempunyai kitab seperti agama Hindu. Dia ada kitab dia, kitab Veda dia, version dia. Kan? Agama Zoroaster, Majusi di Iran, dia ada dia punya kitab rujukan dia. Jadi Islam dengan kumpulan agama samawi ini mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu lebih jelas berbanding dengan bangsa-bangsa yang agama mereka tidak ada kitab samawi. Jadi sebab tu
konsep keberhalaan idol ini kita akan jumpa dalam agama-agama pagan ataupun dalam agama-agama bukan samawi. Walaupun selepas itu pengaruh keberhalaan ini dia meresap masuk dalam agama-agama Kristian, agama Yahudi. Jadi dia pun buat patung Yesus, dia pun buat patung malaikat, Saint Miriam dan sebagainya. Dan Islam berbanding dengan agama samawi sebelum itu. Dia mempunyai konsep akidah yang jelas, syariah yang jelas, akhlak yang jelas. Dalam sistem yang jelas ini kita kena ikut. Walaupun mungkin sebelum itu ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang diterangkan di dalam Taurat, diterangkan di dalam Zabur, diterangkan di dalam Injil, tetapi semua itu telah dimansuhkan apabila datangnya Al-Quran. Jadi jangan reka, jangan cuba untuk buat agama ni seperti mana jadi pada agama Kristian. Apabila padri-padrinya itu mereka datang, mereka ubah dalam menentukan Nabi Isa ni sebenarnya manusia ke separuh Tuhan. Buat persidangan beberapa kali, persidangan Nisia di Turki dulu kan, 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Dalam versi agama kita, dalam versi Kristian, selepas Nabi Isa disalib. Jadi mereka duduk bincang nak tengok Nabi Isa ni dia Tuhan ke dia manusia? Sak kata Tuhan, sak kata manusia, sak kata Tuhan, sak kata manusia. Kan? Jadi diangkat Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan. Maka kerana itu pemujaan yang dibuat kepada Nabi Isa sampai ke tahap ada patung. Jadi kita pun nak buat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak buat macam tu tak boleh. Bukan cara yang dibenarkan oleh syarak. Apabila ada undang-undang, apabila ada peraturan, ikut saja, jangan ubah, jangan ganti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikut aku, kamu akan dicintai oleh Allah. Daripada ayat ni dia nak terang kepada kita, bila kata kita ni nak masuk Islam ataupun kita menjadi Muslim, kita menjadi mukmin, tuan-tuan dan puan-puan, ikut apa saja order yang ada. Tapi problem kita, problem umat Islam pada hari ini khususnya, apabila mereka nak jadi baik, mereka cuba nak jadi orang yang suci, tetapi mengikut kaedah mereka sendiri, bukan mengikut kaedah Tuhan. Sebab pakej akidah, pakej syariah, pakej akhlak ni dia main serentak. Dia bukan kata kita nak tumpuk akidah saja, jadi hak syariah kita abaikan. Ataupun kita nak semayang saja, kita nak tengok pada fiqh saja, kita abaikan akhlak dah. Dia sontok. Tapi yang berlaku ialah pada hari ini, orang dia tak mau ikut kaedah cara yang Tuhan minta supaya kita itibak. Dia nak ikut sendiri. Dan dia argue kaedah cara yang Tuhan buat. Kita beri contoh yang mudah sebagai contoh. Kan? Melakukan al-ma'ruf, melakukan benda yang wajib, kena meninggalkan pada masa yang sama benda yang haram. Benda tu dia serentak. Kita kena semayang, kita kena bayar zakat, kita tidak boleh minum arak. Haram kita minum arak, haram kita berjudi, haram kita melakukan zina dan sebagainya, haram kita membuka aurat. Semayang tetap kena semayang. Menutup aurat bagi orang perempuan tetap kena menutup aurat. Tiba-tiba kita boleh membuat perbandingan ikut suka kita sendiri. Semayang pun kalau tak ikhlas buat apa? Tak menutup aurat pun, orang lelaki ataupun orang perempuan, kalau orang lelaki pakai seluar pendek,
Tapi kalau kata ikhlas, kalau kata bersedekah, kalau kata solat pun baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba merosakkan cara hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam setkan. Kita cuba ubah setting ni mengikut kaedah sendiri. Ini jadi masalah. Apabila bukan orang agama, bukan al-ulama ar-rasikhun yang memberikan pandangan. Saya kata mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi baik ikut kaedah Tuhan. Buat yang wajib, buat betul-betul setakat mana termampu. Perkukuhkan, tambah dengan benda-benda sunat. Tinggalkan benda yang haram. Cuba untuk menjauhi perkara-perkara yang makruh. Sontak. Hukum tu sontak. Mai satu bentuk kefahaman. Time kita buat baik, dia kata Allah akan bagi pahala. Time kita buat jahat, Allah akan berikan dosa, hukuman kepada kita. Lepas itu Tuhan timbanglah. Kalau berat belah kebaikan, masuk syurga. Kalau berat belah kejahatan, masuk neraka. As long as kita Islam, kita Muslim, ada iman, kita tak kufur kepada Allah, at the end nanti ni kita akan masuk syurga juga. Cara dia fikir. Sedangkan kita ni diminta supaya berusaha untuk kalau boleh masuk syurga, bukan masuk neraka. Tapi orang bermain-main dengan Islam, orang bermain-main dengan akidah. Orang bermain dengan hukum syarak pada hari ini, tuan-tuan. Orang bermain-main dengan akhlak. Benda hak Nabi tak ajar. My time solat, solatlah. Nabi tak pernah kata jangan solat selagi tak ikhlas. Dah. Ada hadis yang menceritakan tentang solat apa tak? Dia panggil apa? Hukmu salatil musii salatuhu. Ada satu bab, iaitu orang yang semayang tu teruk. Ada bab. Pada satu hari datang seorang lelaki, dia datang Arab Badawi, dia solat. Dia solat suka hati dia saja. Dia solat lepas semayang dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, "Sholli fa innaka la tusalli." Pergi semayang. Dia kata, "Saya semayang dah tadi." Nabi kata, "Tak semayang lagi." Dia pun pergi semayang. Dia semayang, kemudian dia mai jumpa Nabi. Nabi kata, "Pergi semayang balik." Tak semayang lagi ni. Kan? Masuk kali ketiga, Nabi SAW pun ajar dia, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bermula dengan takbiratul ihram, baca Fatihah sampailah bagi salam. Kan? Tak ada pun yang Rasulullah kata kepada dia, kalau macam ni cara semayang, tak payah duk semayang lah. Pergi bagi ikhlas dulu, pergi belajar bagi betul dulu, baru semayang. Tak, semayang lah. Dia kata kamu Muslim, kewajipan untuk solat kepada kamu. Soal sempurna tertib keseluruhan benda-benda wajib, benda-benda sunat itu perkara kedua atau kena belajar. Tapi kefarduan yang pertama ialah solat. Solat tu berserentak dengan 5 syarat sah solat. Hadap kiblat, masuk waktu, menutup aurat, bersih, suci daripada kotoran pada tempat pakaian diri dan sebagainya. Kan? Jadi apa yang berlaku pada hari ini ialah kita suka ibtidak, kita suka reka, dan kita rasa kaedah kita tu Tuhan terima. Bila orang tegur, bila ulama tegur, bila para asatizah tegur, kan? Kita mula mengatakan, kita menuduh orang yang tegur tu seolah-olah pegang kunci syurga lah. Dan Tuhan tak pernah hukum kita. Inilah kerja pokok agama, pokok ustaz. Kerjanya nak mengharamkan, kerjanya nak menerakakan orang. Itu salah. Saya tak nafikan bahawa ada setengah-setengah daripada agamawan kita yang semua benda nak diharamkan, semua benda nak dicegah. Tetapi kita kena ingat bahawa adanya hukum halal haram yang kata benda ni boleh, yang kata benda ni haram, benda ni tak boleh. Siapa yang kata? Bukan ulama. Yang menyatakannya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul.
Apa yang Allah haramkan, maka wajib ke atas semua umat Islam mengharamkan. Apa yang Allah wajibkan, kita wajibkan. Adalah berdosa, perkara yang haram dihalalkan, perkara yang halal diharamkan. Baik. Yang keduanya ialah amalan-amalan yang ditolak, amalan-amalan yang diterima. Baik. Kaedah pengukuran suatu amalan itu Tuhan terima, syarak terima. Dengan amalan-amalan yang ditolak di sisi syarak. Hadis ini merupakan nas yang soreh menolak segala amalan-amalan yang bercanggah dengan perintah syarak. Yang bercanggah dengan perkara-perkara yang qat'i, yang berkaitan dengan wajib, yang bercanggah dengan perkara-perkara haram yang qat'i yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taklif syarak. Taklif syarak ini hukum syarak ni tuan-tuan dan puan-puan, kan? Dia ada dua kategori. Satu, perkara-perkara yang disebut sebagai al-ma'lum minad-din bid-darurah. Benda yang sedia maklum, benda yang telah menjadi fundamental dalam agama. Nasnya itu nas yang qat'i, nas yang sharih. Seperti rukun Islam, rukun iman, perkara-perkara wajib, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kan? Yang berkaitan dengan al-hudud asy-syar'iyyah. Benda ni jelas. Satu lagi iaitu hukum-hukum yang mana ianya bersabit. Dia jadi wajib, dia jadi sunat, dia jadi haram, dia jadi makruh berdasarkan ijtihad para ulama. Iaitu perkara-perkara yang tidak ada penjelasannya secara spesifik dalam Al-Quran, dalam hadis. Disebabkan perkara-perkara itu dia muncul pada setiap zaman, pada setiap tempat, pada setiap keadaan di seluruh dunia. Mai isu zaman kita, zaman Nabi dulu, yang disebut dalam hadis, la'anallah al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal mutashabbihat bir rijal minan nisa, atau kama qala, ataupun mafhum hadis itu, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang lelaki yang menyerupai orang perempuan, melaknat orang perempuan yang menyerupai orang lelaki. Zaman tu penyerupaan itu mungkin dibuat dari segi rambut, makeup, pakaian, suara, cara berjalan, cara tingkah laku, gaya. Tapi pada hari ini dibuat perubahan pada jantina, tuan-tuan dan puan-puan. Suntik hormon, kan, pi potong, pi kerat, pi tanam, sampai dari segi fizikal semula jadi itu telah berubah. Jadi seperti orang perempuan, rupa seperti orang perempuan, sebiji sampai kita pun terkeliru, kan, laki ke perempuan, siapa pun tak tahu. Mai pokok LGBTQ, hak laki jadi perempuan, hak perempuan jadi laki. Kemudian sat lagi kahwin pula seks sejenis, lepas tu sat lagi yang man sex dia panggil, woman sex woman dan sebagainya. Benda-benda yang mana tak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya ada. Apa hukum tukar jantina? Apa hukum suntik hormon orang lelaki tiba-tiba naik breast dan sebagainya, sama seperti orang perempuan? Zaman Nabi tak ada hadis spesifik, tapi hukumnya ada, tetap haram, tak boleh. Jadi sebab tu dia ada dua kategori hukum. Taklif syarak ni dia ada satu hukum yang benda maklum minad din bil darurah, dan ada benda yang
haramnya ataupun wajibnya, makruhnya, sunatnya itu adalah berdasarkan kepada ijtihad para ulama, para mufti. Kan? Baik. Kalau dalam konteks ibadat, amalan-amalan yang ditolak, para ulama menyatakan bahawa fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah, iaitu apa saja perbuatan, ya, kita cuba buat satu perbuatan dalam ibadat yang terkeluar daripada taklif syarak, yang terkeluar daripada hukum Allah dan Rasul secara total, secara keseluruhan, fahuwa mardudun ala sahibi. Maksud hadis ni kata ditolak. Kita cuba buat satu kaedah baru, kita cuba buat satu hukum baru, kita jadikan dia sebagai ibadat, tak kena. Sebagai contoh, iaitu kita orang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Tiba-tiba kan, kita tak larat nak melakukan amal soleh, kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyian, dengan muzik, dengan lagu, dengan melihat kepada benda-benda aurat mungkar. Orang lain tengok benda tu rasa berdosa, kita tengok benda tu kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Oh, iman kita, kepercayaan kita tu terbalik. Kan? Orang tengok orang perempuan yang tak menutup aurat bernafsu. Kita rasa, kita tengok orang perempuan yang tak menutup aurat tu, kita rasa kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Cara ni tak betul. Cara ni salah. Islam menganjurkan perkahwinan. Dan tiba-tiba kan, kita anjurkan, kita galakkan, seperti mana ajaran-ajaran sesat Syiah dan sebagainya menganjurkan, menggalakkan perkahwinan mut'ah. Kalau setengah pok-pok ajaran sesat ni dia ada nikah batin, tuan-tuan dan puan. Kan? Ajaran sesat ni banyak berlaku. Antara orang suka kepada ajaran sesat ialah eksploitasi wanita dan seks. Kita nak kahwin pun susah, tuan-tuan dan puan. Dah kahwin tu tiba-tiba nak tambah seorang lagi bini lagi susah. Selagi mana bini sedia ada tu hidup. Itu terang benda yang dibenarkan oleh syarak. Dan banyak dalil-dalil yang menyebut, yang menceritakan tentang kelebihan nikah. Tiba-tiba Syiah mempromosi siapa yang mengamalkan mut'ah dapat pahala sekian. Sekali buat pahala dapat pahala banyak ni, 2 kali buat banyak ni. Siapa tak seronok bila kata menganut agama Syiah? Kerana apa? Dapat habuan. Bila mengamalkan mut'ah dapat pahala. Sedangkan tak ada beza pun mut'ah tu, tuan-tuan perempuan, dengan prostitut. Tak ada beza apa pun. Jadi apabila kita buat sesuatu yang terkeluar daripada hukum Islam, terkeluar daripada hukum perkahwinan, you walk main satu benda sampai ke tahap tak payah kahwin tapi boleh mengamalkan mut'ah, ini ditolak. Ataupun digantikan dalam kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Kalau tuan-tuan cek dalam fatwa Selangor, fatwa-fatwa negeri ni kan, mai ajaran ayah bin, tak apalah kita sebut, tak ada masalah, sebab memang ada fatwa menghukumkan dia sesat kan. Ajaran lepat, ajaran kata apa, Hasan anak rimau, ajaran taslim di Pulau Pinang, agama taslim. Antara dia punya bentuknya, solatnya itu adalah menggunakan hati, menggunakan niat. Pertama, selagi mana kita tak ikhlas, buat apa kita solat? Yang keduanya, pasal apa kita solat? Kerana kita mengenal Tuhan. Bila kita dah kenal Tuhan, kita tak payah solat dah. Ini antara punca ajaran-ajaran sesat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Buat apa solat? Orang tak kenal Tuhan saja yang dia sembahyang. Tapi bila kata kita dah kenal Tuhan, kita tak payah sembahyang dah. Jadi sembahyang kita ialah sembahyang yang menggunakan niat, menggunakan hati.
Kan? Ada setengah duduk setengah di Pulau Pinang ada kes. Setengah bila kita tanya apa siapa? Oh, semayang, solat daim. Dia reka solat. Ui, mau tak seronoknya. Duk sengap-sengap semua puasa pakai niat. Semayang pakai niat, makan tak boleh. Makan tak pakai niat. Makan kena baca doa, kemudian makan betul. Pula. Kan? Jadi kita reka benda tu sampai ke tahap menggugurkan tuntutan solat, menggugurkan tuntutan puasa, menggugurkan tuntutan pelaksanaan haji. Tak payah pergi buat haji, pergi buat tak mana? Pergi buat haji kat kampung Seronok. Kan? Sebelah balik pulau kat Pulau Pinang. Kan? Mengikut ajaran Pak Mat Matahari. Kan? Ada tempat lah. Kan? Tak payah pergi buat haji. Kalau Syiah, dia pergi buat haji tu, dia pergi buat juga, tapi hak afdal dia pergi buat kat Karbala. Kan? Dia pergi buat kat Iraq, hak tu lagi afdal daripada buat di Mekah tu. Kan? Baik. Jadi kerana itulah Rasulullah SAW pernah memperbetulkan seorang sahabat yang mana dia bernazar pada zaman Rasulullah SAW dulu. Dia nak berdiri di tengah kembang matahari, dia tak mau duduk, kan? Dan dia nak puasa. Seorang sahabat yang bernama Abu Israel. Rasulullah nak pergi ke masjid, tiba-tiba nampak duduk berdiri tengah pacak tu. Rasulullah tanya tu pasal apa? Kan? Dia nazar, dia puasa. Kan? Dia tak mau duduk. Dia nak berdiri, nak duduk tengah panas. Dengan fahaman, bila kata dia buat macam tu, dia rasa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata ke dia, duduk. Mari duduk bawah tempat teduh. Kan? Makan. Kalau nak puasa, teruskan puasa. Tak ada masalah apa. Puasa lah. Duduklah tempat ada aircon ke, duduk dalam bilik ke, duduk dalam gua ke. Tak perlu, tak ada beza pun. Puasa di musim panas yang terik dengan puasa di musim sejuk. Kita tuan-tuan dan perempuan, kita cuma rasa puasa ni bila hujan je kita rasa sejuk. Kalau kena lah puasa bulan 12, bulan 1, seronok lah. Tapi kalau kena puasa bulan 5, bulan 4, bulan 5, bulan 6, jenuh kita. Kan? Tapi kalau kita duduk di negara four season, kan? Kita duduk di Timur Tengah, kita duduk di UK. Kalau musim sejuk ni, siang tu pendek, malam panjang. Kalau kena musim panas, siang tu panjang, malam tu pendek. Macam saya duduk di Mesir dulu, subuh macam biasa, pukul 5 dah buka dah puasa. Kebetulan waktu tu 4 tahun, 5 tahun duduk sana, semua puasa musim sejuk. Allah seronok. Kan? Bila mai musim panas, kalau kena musim panas, kita pun duk fikir, kuranglah nak buat puasa sunat ni. Mau taknya dekat-dekat pukul 8 baru masuk maghrib. 7 lebih. Jenuh kita nak tunggu. Kita kat sini ni kadang-kadang pukul 7, 7.10, tak kira 7 suku. Kan? Ini pub, dia nak lajak sampai pukul 8 baru nak masuk maghrib. Penat kita. Subuh pula esok lebih kurang pukul 4.30. Puasa musim panas dengan musim sejuk sama aja. Jadi ini yang Rasulullah SAW kata kepada Abu Israel tu. Dia kata, puasa tapi nak duduk tengah panas dengan harapan dapat pahala banyak. Itu bukan kaedah dia, bukan cara macam tu. Tak kena. Bila tak kena, nazar yang kita buat dengan kita rasa cara tu cara yang baik, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa macam biasa, tak usah buat benda-benda tak senonoh ni. Ya. Baik. Dan juga kadang-kadang perbincangan tentang boleh tak kita buat benda, kita merincikan pelaksanaan ibadat, benda-benda furu' ibadat yang mana Rasulullah SAW tak buat. Sini sikit timbul isu. Bila kata kita buat penambahan-penambahan pada ibadat, kita namakan dia penambahan, tapi dia bukanlah penambahan. Maknanya kita menyusun, kita organize
kita schedule ibadat-ibadat yang ada itu mengikut keselesaan kita. Baca Yasin, baca Al-Quran, bila-bila masa terbuka adalah merupakan sunnah, merupakan perintah sunat. Secara keseluruhan wajib membaca Al-Quran, haram tak baca Al-Quran, haram meninggalkan baca Al-Quran. Secara keseluruhan dalam hidup kita, kita kata membaca Al-Quran sunat, tak mau baca langsung, keseluruhannya adalah haram kita berbuat demikian. Wajib kena baca. Tapi bila kata kita duk baca Al-Quran, ulama kata dia jadi sunat, tak boleh tinggalkan keseluruhan. Tapi bila kita nak baca seminggu sekali, setiap hari, bila tuan-tuan kita nak baca? Kalau katalah abang kita, biasa abang baca Al-Quran bila? Lepas subuh ataupun lepas maghrib. Ada setengah orang dia selesai lepas maghrib, ada setengah orang dia selesai lepas isyak, ada setengah orang saya lagi ingin pencen, dia bangun pukul 3 malam ataupun 3 pagi, pukul 4 pagi dia baca sampai azan subuh hak pertama, dan dia jadikan rutin. Tiap hari dia buat macam tu, tak ada masalah apa. Jadi adakah dengan dia baca Al-Quran, bagi orang yang hafaz Al-Quran, ada setengah orang tu dia nak mengulang, nak recall balik sehari 2 juzuk, ada setengah tu sehari 5 juzuk, ada setengah tu setengah juzuk kan? Dia jadikan sebagai rutin dia setiap hari. Jadi ini dinamakan sebagai penambahan. Dia tambah benda hak yang tak jadi rutin, tiba-tiba dia buat rutin. Boleh ke tak boleh? Kalau ikut betul-betulnya Rasulullah tak ajak pun sehari kena paling kurang 5 juzuk, tak. Tapi bagi hafazatul Quran yang dia nak jaga hafazan dia, mungkin sehari dia tibai sampai 10 juzuk. Dia duduk saja bismillah. Bagi hak hafal tak terang mana macam saya ni, dulu sehari 3 juzuk. Mai lah ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kata mai kita ni kerja, Tuhan kalutkan dengan urusan dunia, urusan kerja lah, dunia pun ibadat juga kan? Baca lepas subuh. Kalau ada kuliah maghrib macam ni baca Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab ada dalam kitab je. Waktu bila baca? Lepas sembahyang subuh pukul 6.30 sampai pukul 7 sebelum dia hantar anak. Kalau saya lah, waktu tu kita boleh baca. Ada kata tak apalah, saat lagi balik sebelum tidur, dah lah kita baca surah Al-Mulk. Saya tak sempat, tertipu dengan handset. Buka handset, nak baca surah Al-Mulk, tengok alamak, tak lagi, ada arahan kerja kena buat ni, perap, tertidur, handset tu terpegang kat tangan kan? Tak ada nak baca. Waktu bila? Lepas subuh. Ada orang dia baca lepas maghrib. Macam tu lah juga bila baca Yasin. Pasal apa tiba-tiba pergi buat bacaan Yasin tu selepas maghrib hari Jumaat? Awak tak buat malam Sabtu, awak tak buat hari Ahad, awak tak buat hari Rabu. Jadi bila kata kita buat, kita spesifikkan bacaan pada waktu tu. Baca surah Al-Mulk. Pasal apa kena baca terus lepas isyak? Masjid ni duk buat. Baca pula berjemaah bersama dengan imam. Awak tak baca pukul 10, awak tak baca pukul 12. Soalnya ialah, boleh tak nak baca lepas isyak terus? Kalau boleh baca pukul 12, pasal apa tak boleh baca lepas isyak terus? Kalau boleh baca di rumah, pasal apa tak boleh baca di masjid? Jadi sebab itu ulama menjelaskan bahawa isu benda yang kita jangan kata bid'ah, jangan kita kata boleh tak boleh ni, dalam kita melaksanakan ibadat ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita buat benda tu lebih daripada biasa. Bila kita buat lebih daripada biasa, pertambahan itu dinamakan sebagai ziyadah. Bila kita tak buat, dinamakan sebagai an-naqs ataupun nuqsan. Az-ziyadah dalam ibadat ni dia ada 2 kategori. Tuan-tuan kena ingat. Pertama disebut sebagai az-ziyadah fil ibadah. Pertambahan yang dibuat pada struktur ibadat. Semayang fardu,
5 waktu kita pergi tambah 6. Kalau kata kita nak buat pengurangan daripada 5 waktu, kita buang waktu asar ni kalut dah. Jadi kita buang waktu asar. Ataupun kita rasa subuh ni letih, kita buang subuh, tinggal 4. Lepas tu kita panjangkan, tambah rakaat subuh yang kita tinggal itu, kita tambah dekat maghrib, kemudian kita tambah dekat isyak sebagai contoh, kan? Hak nu jadi 5, hak ni jadi 4. Az-ziyadah fil ibadah, penambahan yang dibuat dalam struktur ibadat adalah bid'ah. Tak boleh buat, haram. Kita cuba nak tambah surah Al-Quran, kita cuba nak ubah masuk waktu maghrib, waktu subuh, dari segi bilangan rakaat, kita cuba nak ubah benda tu, ya. Kita cuba nak ubah struktur surah Al-Quran tu. Tak maulah mula dengan surah Al-Fatihah, kemudian apa nama tu, surah Ibn Azan ke? Belum lagi. Kita nak ganti surah Al-Baqarah tu, kita nak ganti dengan surah Al-Munafiqun, letak kat depan. Kita nak buat mushaf baru. Tak boleh. Walaupun bilangan surah tu 114 sama, tapi kita nak ubah. Kos haji duk meningkat, ada pula duk bahagi mengikuti 20, 40, kan? Kemudian apa, B40 buat rayuan, tak nak kena pergi 30,000. Allah mak, kita berada dalam dilema. Nak menyahut panggilan Tuhan, kita duk rasa ni dah dapat dah panggilan. Tuhan panggil kita pergi buat haji ni sejak daripada laungan, wa azin finnas bil haji yatu karijalan, dilaungkan, dipanggil oleh Nabi Ibrahim dulu. Yang bagi kebenaran, yang jemput kita tu tabung haji. Tuhan panggil lain. Kewajipan tu memang ada daripada sejak azali. Hak kena pi, hak kita kena bayar tu pada tamu haji. Orang tengah-tengah dia duk fikir, Allah mak, kita berkorban lah untuk Tuhan, carilah juga 30,890, kan? Lepas tu duk fikir-fikir, mereka ni punca dia sebab apa? Hotel duk naik harga. Last sekali kita pergi ambil sikit binaan Kaabah, kita pergi buat cawangan Putrajaya, kan? Nampak elok dah kat depan Masjid Putrajaya tu, boleh tawaf dah tentu. Pak, kita buat Kaabah tu, kita buat macam cerita Abraha dulu, kan? Kita kata tak payahlah, kan? Nak sa'i ni, kita sa'i dekat jambatan yang pi ke sebelah sana tu, kan? Nak pi ke seksyen Masjid Besi tu. Kita buat sa'i tentu, lagi jauh lagi bagus, kan? Kita cuba ubah benda tu, tak boleh. Kena mai puasa Allah bagi orang yang duduk di negara Skandinavia ni, tuan-tuan dan puan-puan, 22 jam berpuasa, 2 jam saja. Tak nak buat macam mana ni? Boleh tak kita tak puasa pada waktu tu, kita qada puasa kita, kita ganti Ramadan pada musim sejuk? Ini benar-benar hak az-ziyadah dalam struktur ibadat memang tak boleh. Fahuwa raddun salah. Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu az-ziyadah alal ibadah, iaitu penambahan-penambahan yang dibuat di luar daripada struktur ibadah, tetapi dia melibatkan dari segi pengurusan masa, tempat, waktu, kaifiat, cara lebih spesifik untuk kita melaksanakan ibadat. Tak nak semayang pakai baju apa, pas semayang kita nak wirid apa, nak wirid dengan imam, nak wirid beramai-ramai ke, nak wirid seorang-seorang ke, kenuri tahlil. Bila ada berlaku kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nak baca Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Tapi laluan untuk azan yang
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung. Jadi apa yang kita lakukan sebagai contoh untuk isu simple lah, isu bila kata kita buat bacaan tahlil, kalau tuan-tuan nak buat lah kan? Kita nak buat orang kata apa, kenuri doa selamat, tuan-tuan nak buat bacaan sambutan Nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, nak buat bacaan doa akhir tahun hijrah, awal hijrah. Jadi benda ni kadang-kadang hak ni yang orang tak faham, dia kata haram, dia kata tak boleh. Kerana dia kata benda tu adalah penambahan, benda yang syarak tak buat, Nabi tak buat. Sedangkan ulama kata penambahan-penambahan yang dibuat itu bukan pada struktur ibadat, tapi dibuat di luar daripada ibadat, di luar daripada struktur ibadat kan? Macam baca Yasin, Al-Quran sunnah, tapi cuma dibaca pada malam Jumaat.
dikhususkan pada malam Jumaat. Jadi para ulama menyatakan bahawa benda-benda macam ni boleh buat ke tak boleh buat? Boleh. Boleh buat atas kebenaran umum. Cumanya orang yang buat itu dia jangan kata apa yang dia buat, kaedah cara yang dia buat itu Nabi buat. Siapa tak baca Yasin malam Jumaat maka dia menyalahi sunnah. Ini tak betul. Siapa yang orang panggil pergi buat kenduri tahlil, tiba-tiba dia tak mau pergi tahlil, kan? Jadi kita kata kepada dia tak mau tahlil, pergi kat dia lah. Cuma kita kata siapa yang tak main tahlil ni seolah-olah macam melanggar sunnah Nabi. Ini tak kena. Nabi tak pernah ajar tahlil, Nabi tak pernah buat tahlil, tapi bertahlil, bertalqin, membaca Yasin malam Jumaat, berwirid bersama dengan imam, mengaminkan doa beramai-ramai. Benda tu ada, tapi tak ada macam cara kita buat. Berarti siapa nak buat silakan, siapa tak mau buat silakan. Hak nak buat jangan duk kata hampa tak buat, hampa tahu tak ni Nabi suruh. Ni salah. Cumanya kalau orang tanya pasal hampa nak wirid, kami wirid lah, afdal wirid daripada wirid duduk kat rumah. Memang tak wirid, tapi kalau duduk kat masjid, selagi mana kita duduk dengan imam, bukankah kita duduk dalam environment solat? Kalau duduk dalam masjid, duduk sengap, sembang, iktikaf macam tu tuan-tuan dan puan-puan, tidur, dapat pahala iktikaf tidur je. Tapi kalau kata tuan-tuan datang awal, kan, datang awal sebelum kita semayang, datang pukul 7, niat iktikaf. Bila kata kita beriktikaf, kita duduk, kita wirid, jangan duduk saja baca Quran. Kemudian satu lagi semayang, lepas semayang imam berwirid. Bukankah benda tu masyru', benda tu sunat? Wiridlah sekali dengan imam. Sekurang-kurangnya wirid yang kita tak tahu, kita boleh berwirid dengan imam. This is simple, very simple tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak perlulah kita nak kata oh ni hak benda ni Nabi tak buat, haram, berdosa. Allahu Akbar. Tak perlu. Sebab tu kaedah yang dinyatakan oleh para ulama. Ulama mana? Ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Sekali kita tengok, nanti ni kita tengok minggu depan kuliah akan datang. Tafsiran penambahan dalam ibadat mengikut ulama salafiyah wahabiyah. Tu kita kena tahu juga. Pasal apa depa tu jadi macam tu? Pasal apa depa tu strict sangat tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena tahu juga. Supaya mereka tahu pandangan kita, amalan kita, kita juga tahu cara mereka mempersepsikan benda-benda yang mereka katakan bid'ah. Baru mudah kita berinteraksi. Sampai bila kita nak bergaduh? Sampai bila kita nak jadikan masjid ni sebagai mangsa perbezaan pandangan kita? Mai hak geng-geng hak duk nampak semua benda hak yang dia duk kata Nabi tak buat bid'ah. Dia mai nak sembahyang, tiba-tiba dia nampak imam duk wirid ramai-ramai. Tak jadi patah balik. Sebab apa? Buat benda bid'ah. Bila buat benda bid'ah ni dosa. Buat apa mai sembahyang kat masjid yang mana diimarahkan oleh ahli bid'ah? Tu dia kepala otak dia fikir macam tu. Ya. Kita pula bila kata nak pergi sembahyang, pas sembahyang tiba-tiba apa ni, pas sembahyang sengap, tengok-tengok imam macam relax ya, bangkit keluar macam tu. Yang kita ni duduk tunggu, imam ni bila nak baca doa, tak wirid apa-apa pun. Ini duduk dalam masjid ke duduk dalam gereja? Jangan duk kata macam tu. Ya, hak yang tak mau wirid tu kita kembali kepada hukum bahawa wirid-wirid semua ni adalah sunat. Nak wirid tak apa, tak mau wirid tak apa. Hak nak wirid bersama dengan imam bukan dia buat tambah benda baru, cuma dia customize. Orang kadang-kadang setengah orang ni dia allergic tuan-tuan. Dia kata benda ni kalau dah main macam tu, Nabi ajak macam tu, tak payah duk tambah lah. Itu bukan kaedah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita sebut daripada awal, kaedah satu amalan itu diterima atau ditolak adalah kerana benda tu bercanggah dengan kaedah syarak, bercanggah dengan hukum syarak. Benda hak yang kadang-kadang Nabi tak buat tapi Nabi tak larang. Nabi tak kata apa. Nabi tak buat benda itu pada waktu itu kerana tahlil-tahlil apa semua ni tak perlu ada zaman Nabi. Dengan Nabi mengimamkan solat jenazah itu,
Si mati itu telah diterima, diampunkan dosa dia oleh Allah. Sebab apa? Sebab yang mengimamkannya tu Nabi. Bila kata Nabi baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, takkanlah malaikat tak angkat doa Nabi. Sebab tu para sahabat mereka sangat cemburu kepada orang yang meninggal dunia pada zaman Nabi SAW, dan baginda mengimamkan solat jenazah mereka. Dia kata, ya Allah, untungnya dia ni. Sebab apa? Sebab Nabi mendoakan dia. Tapi bila kata mai lepas Nabi, hak berdoa tu, para ulama tak apalah, tapi kalau kena macam saya, baik minta orang kata pakat tu imam, dia duk baca Al-Quran, Tuhan duk dengar kalam yang dia baca dalam solat lagi, lebih baik dia daripada saya. Kan? Kadang-kadang mungkin kita top up, jom kita ramai-ramai pakat minta. Kan? Minta seorang ni kadang-kadang orang tak dengar. Kita pun dalam urusan dunia ni, suara satu ni kalau orang tak dengar, buat petition, buat bantahan. Kadang-kadang orang tak tengok pun bantahan kita tu. Kan? Hantar bantahan, pergi buat sekali lagi petition, hantar ke Istana Negara. Agung baca kata baca. Kan? Pisau aku tingkat macam tu. Oh, ada tanda tangan 100,000 tanda tangan orang yang protes. Buat gini. Punca dia sebab apa? Nak tunjuk kata benda hak kita nak minta tu serius. Nampak tak? Jadi macam itulah juga dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak baca bersama dengan imam silakan, siapa tak baca dengan imam pun silakan, tak ada masalah. Jangan sewenang-wenangnya mudah untuk kita menghukumkan, oh ini Nabi tak buat, nanti dulu. Kan? Kena beza tu. Penambahan yang dibuat dalam struktur ibadat dia merosakkan ibadat. Hak ni betul-betul bidah. Hak ni yang haram. Tapi kalau penambahan yang dibuat di luar daripada ibadat, sekadar kita nak customize, antara malam yang afdal tentulah malam Jumaat, Sayyidul Ayyam. Jadi nak baca apa? Bacalah Qalbul Quran, Yasin. Tapi kalau tuan-tuan tak mau baca Yasin, tak apa, baca surah Al-Baqarah, silakan. Jadi begitu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita akan tengok pada kuliah akan datang, iaitu al-bid'atul mazmumah wal bid'atul mahmudah. Bid'ah yang dicela dan bid'ah yang terpuji. Ataupun ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Saya tahu mungkin ada setengah orang yang dia allergic dengan bid'ah hasanah. Bila kata sebut bid'ah ni mestilah semuanya sesat. Pasal apa tiba-tiba ada bid'ah yang baik? Nak bid'ah baik pasal apa? Sebab Nabi dah sebut tu, siapa yang reka buat benda hak yang tak ada dalam agama, bid'ah lah tu, fawaradun, perlu ditolak. Tiba-tiba boleh kita kata elok, nanti lu salah. Sabar dulu, sebab tu kena mengaji. Bukan baca kat YouTube. Kan? Bukan saya yang syarah. Sebab tu kita melihat kepada syarahan yang autentik. Jadi insya-Allah kita akan sambung seterusnya. Naktafi bihadzal qadr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.